Lupa nak rekod. Cikgu rekod dulu. Cikgu rekod dulu. Kenapa panggil revolusi keagungan? Okay, sebab revolusi ini berlaku tanpa pertumpahan darah. Raja James dah sedar yang ramai yang tak suka dia, jadi dia telah run away ke Perancis. So, dah tak payahlah nak gaduh-gaduh dengan Raja James lagi. Sebab tu dinamakan revolusi keagungan. Okay, peperangan yang paling best ialah peperangan yang dimenangi tanpa pertumpahan darah, guys. Okay? Jadi peristiwa ni dikenali sebagai revolusi keagungan kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Okay? Korang tengok gambar ni, guys. Korang tengok gambar ni. Gambar ni dia orang celebrate. Dia orang King James telah lari ke Perancis, dia orang celebrate revolusi keagungan di England. Gambar ni. Okay? Kenapa panggil revolusi keagungan? Kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Jadi semasa pemerintahan Mary II ni dan dia punya suami dia William of Orange, diorang telah perkenalkan satu konsep yang baru, guys. Konsep kedaulatan parlimen. Kita kena utamakan parlimen. Apa-apa hal, parlimen ni function ni apa, guys? Tempat untuk gubal undang-undang, tempat untuk membicarakan pasal hak rakyat, masalah rakyat. Untuk buat undang-undang, tempat dia parlimen. Okay? Jadi William of Orange dan isterinya Mary II telah mempertahankan konsep kedaulatan parlimen. Dia ambil pengajaran daripada peristiwa kebodohan Raja James ni. Dengan perkenalkan sistem raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ni maksudnya raja yang kena akur, terikat juga dengan undang-undang. Bukan raja berkuasa mutlak. Itu masuk raja berperlembagaan, guys. Okay? Raja berperlembagaan ialah raja yang kena patuh kepada undang-undang. Okay? So, sistem raja berperlembagaan bermula daripada England lah, guys. Sampai kita pun warisi. Okay? Jadi, apa-apa undang-undang yang dibuat di parlimen dinamakan sebagai bills. Bills of Rights. Apa-apa saja undang-undang, istilah dia nama bill. Bill of Rights digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Okay? Hak mengutip cukai. Okay? Pasal bajet negara apa semua juga dibicarakan di parlimen, guys. Okay? Parlimen ni tempat menggubal undang-undang dan meluluskan undang-undang untuk berkait dengan percukaian. Okay? Jadi semua ni berlaku, guys. Bukannya berlaku tiba-tiba saja. Bukan secara tiba-tiba. Semuanya berlaku disebabkan satu pemikiran yang awak nampak Mamat ni. Rambut dia macam panjang ni. Blonde ni. Rambut ni. Nama dia John Locke. Semuanya benda bermula daripada falsafah, guys. Falsafah ni adalah pemikiran. Jadi semua ni berlaku disebabkan usaha untuk menegakkan kedaulatan parlimen, itu misi diorang. Dan juga untuk untuk menegakkan kedaulatan parlimen, hak asasi rakyat, raja berperlembagaan, itu semua ada dalam falsafah yang diterapkan oleh John Locke. John Locke ni kata apa? Dalam dia punya pemikiran ni falsafah, guys. John Locke cakap apa? Selepas penggubalan Bill of Rights, John Locke telah menghasilkan karya Two Treatises of Government. Jadi ada dia karya dia. Dalam karya dia ni, dalam Two Treatises of Government menyatakan dia popularkan prinsip raja berperlembagaan. Senang cerita, raja berperlembagaan ni apa, guys? Ialah raja yang terikat dan kena patuh juga kepada undang-undang. Okey. Noh tanya, sebelum Raja James sama ke sistem pemerintahan Raja James tu? Dia orang dah ada parlimen pada masa tu, tapi Raja James lebih kepada sistem pemerintahan di England sebelum laksanakan pemerintahan raja berperlembagaan. Dia orang berpegang pada sistem raja berkuasa mutlak. Okay? Maksudnya raja lagi power daripada parlimen. Parlimen kena dengar cakap raja. Raja suruh tutup parlimen, tak payah bersidang, biar raja je buat keputusan pada masa tu, guys. So masa tu
ahli parlimen atau rakyat merasakan ni dah lemak dah ni. Ini tak boleh jadi ni. Takkan nak dengar cakap raja je. Takkan nak dengar cakap raja je, raja padahal seorang je. Jadi kita kena buat suatu keputusan, kena buat secara mesyuarat lah. Barulah puas hati ramai-ramai. Kan? Takkan nak dengar cakap raja je. Raja pun kena dengar suara rakyat. Itu guys. Sebelum tu pemerintahan raja berkuasa mutlak makna. Okey. Sebab tu John Locke dia perkenalkan popularkan prinsip raja berperlembagaan dalam dia punya karya dia Two Treaties of Government. Jadi John Locke ni dia menolak prinsip pemerintah raja berkuasa mutlak sebelum ni. Sebelum Raja James dia lebih suka kepada pemerintahan raja berkuasa mutlak. Okay? Raja James suka pemerintahan berkuasa mutlak. Okay? Jadi pemikiran John Locke tak nak. Dia kenapa dia kata apa? Dia tegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Dia tegaskan bahawa kerajaan atau pemerintah ni, kerajaan tu pemerintah lah guys. Pemerintah ni patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Okay? Maksud dia kat sini guys. Okay? Maksudnya kat sini, pemerintah dengan rakyat kena saling bekerjasama. Rakyat setuju dengan pemerintah. Rakyat reda lah, reda. Rakyat reda. Rakyat suka pada raja. Rakyat saling timbal balik maksudnya tadi. Rakyat reda. Ini namakan timbal balik yang kita cakap tadi. Dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okay? Timbal balik. Balik memerlukan. Lebih kurang sama juga prinsip dia. Persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Kalau korang ingat lagi yang kita belajar sebelum ni, sistem wadat. Wadat ni maksudnya perjanjian. Perjanjian antara pemerintah nak jaga rakyat. Rakyat juga kena taat setia kepada pemerintah. Lebih kurang macam tu konsep dia. Jadi ini yang John Locke punya pemikiran. Dia kata suatu kerajaan tu patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Rakyat setuju, raja dinaik, pemerintah tu naik dan mereka pun boleh beri taat setia kepada raja. Raja juga kena jalankan tanggungjawab dia untuk memelihara kesejahteraan hidup rakyat. Memastikan keberkesanan pentadbiran. Itu dia guys. Inilah prinsip bernegara guys. Jadi John Locke juga kata undang-undang perlu digubal. Undang-undang perlu digubal bagi memenuhi hak asasi manusia. Itulah function undang-undang guys. Undang-undang perlu digubal untuk memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni termasuklah untuk semua kelengkapan rakyat, semua kebajikan rakyat, kebebasan diri rakyat perlu dipenuhi dijaga oleh pemerintah. Pemerintah, contohnya rakyat perlukan air, rakyat perlukan bekalan makanan, itu perlu diberikan oleh pemerintah. Rakyat perlukan kerja, rakyat perlukan tanah untuk bercocok tanam, itu disediakan oleh rakyat, oleh pemerintah. Ini yang dinamakan sebagai hak asasi guys. Bila hak asasi ini telah dicabuli oleh pemerintah, maka rakyat akan bangkit mencetuskan revolusi. Revolusi menjatuhkan aku. Reputasi menjadi bisu. Cikgu. Tapi perubahan kuasa raja dalam Malaysia berubah waktu masa Dr. Mahathir sebab kes golf tu kan. Uish, jangan. Itu kes yang berkait dengan tahun 1994 ke 1990. Lebih kurang tu lah. Masa tu telah digubal sikit dalam perlembagaan kita. Bagaimana masa tu
Bukan kekebalan raja ditarik, tapi kekebalan raja tu, raja kalau ada menimbulkan masalah jenayah atau berkait dengan yang awak cakap pasal golf tu, raja boleh penggubalan perlembagaan dibuat, membolehkan raja didakwa, dibawa ke satu mahkamah khas, mahkamah khas. Zaman Dr. Mahathir, betul. Oh, ambil tahu bagus Ha. Jadi itu, perlembagaan ni adalah undang-undang tertinggi negara dan perlembagaan ni boleh dibina mengikut kesesuaian semasa. Yang saya faham Dr. Mahathir buat macam tu, dia kata apa? Sebab apa saya buat macam tu? Kerana saya mahu rakyat ni dijaga hak asasinya. Kalau rakyat tidak dibela, lepas tu raja dibiarkan buat sesuka hati, dikhawatiri rakyat akan semakin tidak hormat kepada raja. Jadi menyebabkan negara ini akan jadi tidak aman. Jadi bukan kita nak menggugat mencemarkan institusi beraja, tapi kita nak pastikan rakyat terus menghormati raja. Apa nama betul Dr. Mahathir cakap macam tu. Dia punya rasionalisasi dia. Ni Lin Lin tanya advance nasib cikgu baca lebih Okey. Boleh Lin revolusi ke Lin? Okey. Itu apa jadi dekat England, revolusi keagungan. Kita teruskan apa jadi di Amerika. Mana tempat Amerika guys? Kita tengok dalam peta. Tu dia benua Amerika ni. Benua Amerika. Okey. Okey, benua Amerika. So Amerika basic dia dijajah oleh British. Okey. British sama juga perangai dia. Pergi mana-mana tempat dia suka kutip cukai. Okey. Awak nampak kat sini. Awak nampak kat sini guys. Ini perangai British juga. Parlimen dia memang gubal undang-undang dan juga hak mengutip cukai. Hak mengutip cukai itu ada kepada pemerintah. So memang kerja British memang kutip cukai. Itu memang dia punya kesukaan dia, hobi dia. Ini revolusi Amerika guys, 1776. Okey, kalau awak tengok gambar ni Thomas Jefferson, ahli falsafah Amerika. Apa jadi dalam revolusi Amerika guys? Dia merupakan satu reaksi rakyat orang Amerika menentang penjajahan British. Dia orang lawan British. Sebab apa dia orang lawan British? Sebab disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Yes guys. Before this, British colonize atau menjajah Amerika. Okay. Jadi rakyat British, rakyat Amerika merasakan British ni tidak melindungi hak diorang sebagai penduduk sebab diorang ni sebahagian daripada Empire British juga. Jadi korang tengok kat sini guys. Tengok kat sini guys. Ada 13 buah jajahan British di Amerika. 13 buah wilayah di Amerika yang dijajah oleh British. Apa penduduk Amerika buat? Penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai di jajahan tersebut seperti akta pelayaran. Okey. Jadi Amerika tak puas hati sebab British ni cuba perkenalkan undang-undang yang nak mentarah duit diorang untuk kutip cukai. So nak kutip cukai ni kena ada buat undang-undang, kena buat akta. So akta dia akta pelayaran, akta gula di Parlimen British. Kalau nak tengok tadi Parlimen British, hak mengutip cukai ni ada kepada pemerintah. So pemerintah buat akta memerlukan rakyat bayar. Nak pergi bayar stamp, nak utus surat pun kena bayar stamp, akta stamp. Nak tanam teh pun ada akta teh. So ini rakyat Amerika rasa ini membebankan. Okay? Jadi penduduk Amerika ni guys, dia ada satu masalah kat sini. Okay? Penduduk di tanah jajahan di Amerika melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Sebab apa? Tak ada wakil diorang dalam Parlimen British. Tak ada wakil diorang dalam Parlimen British. Kau nak cukai. Tapi kau nak duit kita orang, tapi wakil kita orang tak ada dalam Parlimen British. So orang Amerika cakap no tax, no American. No American, no tax. No American, no tax. Dia kata no American, no tax. Dia nak wakil Amerika ada dalam Parlimen British. So dia orang cakap apa? No American, no tax.
Tak ada wakil kita orang tak nak bayar cukai. Cukai apa kalau kutip ni lah? Cukai yang disahkan oleh parlimen, dia orang nak kena cukai akta pelayaran, cukai gula, cukai akta stamp, akta tip. Tapi wakil British, wakil Amerika tak ada dalam parlimen British. Jadi, apa dia orang buat? Takkan dia orang nak goyang kaki je. Jadi, pemimpin di tanah jajahan ni tubuhkan satu kongres. Dia orang bermesyuarat. Dia orang buat satu parlimen dia orang. Amerika ni dia punya parlimen namanya Kongres. Dia orang tubuhkan Kongres. Okey. Kau orang kalau tak puas hati takkan nak duduk gitu je, takkan nak membawang je. Dia orang tubuhkan Kongres yang diketuai oleh George Washington. Okey. Dia orang buat apa? Tubuhkan Kongres, lepas tu dia orang isytiharkan perang, guys. Memang berani dia orang, guys. Berani, memang mantul. Amerika memang mantul, Dia isytiharkan perang terhadap British. Dia orang bukan keyboard warrior je, guys. Dia orang bukan membawang kat belakang je, guys. Amerika tak puas hati, dia tubuh Kongres. Lepas tu dia isytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan, dia orang nak merdeka terus. Ini nasionalisme dia orang, perjuangan dia orang. Nak memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Jadi guys, dia orang punya parlimen ni, yakni Kongres, luluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Tu kau, dia terus umum merdeka terus. British tak nak letak dia orang punya wakil wakil Amerika dalam parlimen British, dia orang terus umumkan pengisytiharan kemerdekaan, Declaration Kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada Julai 1776. Jadi guys, pengisytiharan ini menegaskan bahawa apa dalam pengisytiharan ni, sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan. Ini guys, ini function kerajaan. Korang kena tahu sebagai pengundi guys. Kerajaan ni kerja dia untuk menjamin hak kehidupan. Okey. Kebebasan dan kebahagiaan. Maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baharu. Ini dia guys. Function kerajaan yang perlu diketahui oleh rakyat. Kerajaan kena menjamin hak kehidupan, hak asasi lah. Kebebasan, kebahagiaan. Itu yang kerajaan kena buat. So, dalam declaration ni, dia kata apa? Jika sebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baharu. Itu dia kata, guys. George Washington, Presiden Amerika yang pertama, betul. Cikgu, King England waktu tu King George III kan? George lawan George. George lawan George. George lawan George. Saya tak pasti. George. King England masa siapa? Saya boleh tengok balik. Okay. George lawan George. Okay. Jadi, revolusi ni berakhir pada 1783, guys. Apabila British mengakui. British akhirnya surrender, guys. British surrender, guys. British surrender. British mengakui kemerdekaan Amerika. Okay. Dia merdeka dengan darah dan air mata lah. Jadi sebanyak 13 buah tanah jajahan tersebut digabungkan, dia beri nama baru iaitu United States of America. Sebagai nama baru iaitu Amerika Syarikat yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi, guys. Sebab itu dia perkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Dia berkait dengan pengisytiharan diorang. Dia kata apa kat situ? Sebuah kerajaan yang tidak dapat jamin hak kehidupan, kebebasan, kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk bentuk kerajaan baru. Kalau kerajaan tu tak dapat jamin kebebasan, tak boleh beri kebahagiaan kepada rakyat, tidak boleh jamin hak penduduk, tidak boleh jamin hak kehidupan rakyat, maka rakyat itu ada hak untuk membentuk kerajaan baharu. Itulah sistem pemerintahan demokrasi, guys. Okay? Itu, guys. Jelas apa yang jadi kat Amerika? Secara ringkasnya, Amerika menentang British sebab British suruh diorang bayar cukai. Tapi wakil Amerika tak ada dalam parlimen British. Okay. So Amerika buat apa? Diorang tubuhkan Kongres. Okay. Diorang isytiharkan perang. Diorang lawan.
Diorang pun ada askar diorang. Perang kemerdekaan Amerika. So, diorang isytiharkan pengisytiharan kemerdekaan Amerika pada Julai 1776. Lepas tu secara rasmi British menyerah, surrender. Dia mengakui kemerdekaan Amerika pada tahun 1783, guys. So Amerika menjadi sebuah negara yang baru, United States of America. Tapi korang pelik tak? Amerika tak ada pun Kongres tu apa? Terus Kongres ni macam parlimen diorang. Amerika ni ada style dia sendiri lah. Dia takkan nak namakan parlimen. Kalau nama parlimen ni sama lah dengan British. Kita orang ada style kita orang sendiri. So kita orang namakan Congress. Congress. Tempatnya sama juga, tempat buat undang-undang. Tempat pemimpin diorang bersidang pasal hak rakyat, pasal nak memperkenalkan undang-undang, pasal nak gubal undang-undang. Congress. Congress America. Sama juga function dia macam parlimen. Okay. Terus, terus Kongres ni function dia macam parlimen juga. Okay, itu dia Amerika, guys. Okay. Settle Amerika. Kita akan tengok apa yang jadi di Perancis, guys. Perancis. Revolusi Perancis. Revolusi Perancis. Revolusi Perancis. Banyak kita akan tengok, guys. Lepas ni kita akan pergi pada Asia. Kita akan tengok satu persatu kisah diorang. Okay. Yes, Louis. Perancis pula. Okay, King Louis. King Louis ni memang sadis sikit kematian dia. Dia mati pakai guillotine yang tempat potong kepala tu. Okay. So revolusi Perancis ni awak tengok ni, apa-apa perkara pun dia bermula daripada pemikiran, guys. So dia banyak terpengaruh dari pemikiran Jean-Jacques Rousseau, ahli falsafah Perancis. Okay. Dalam revolusi Perancis ni, guys, kenapa tercetus? Macam mana boleh terjadi? Tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Okay. Diorang memperjuangkan apa? Kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Daripada situlah diorang bangkit. Rousseau ni tulis apa? Dia menulis satu buku dia. Pemimpin-pemimpin banyak terpengaruh. The Social Contract. Yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Okay, banyak kat sini dia punya perjuangan lebih kurang sama. Keunggulan suara rakyat, hak asasi, ini sama juga dengan hak asasi, menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar sebagai hasrat umum, yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran untuk menegakkan hak asasi lah. Apa dikatakan oleh Rousseau? Dikata apa? Daripada sinilah rakyat terpengaruh untuk melawan pemerintahan beraja. Kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Daripada sinilah diorang bergerak, guys. Daripada pemikiran inilah diorang, daripada falsafah inilah diorang bertindak untuk menjatuhkan pemerintahan King Louis. Okay. Kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Tapi guys, korang tengok guys, sasaran diorang, saya akan ceritakan apa terjadi lepas revolusi Perancis ni. Sasaran diorang, revolusi adalah pemerintahan autokratik Raja Louis pada masa tu, 1774-1792. Dan juga golongan bangsawan. Diorang tak puas hati. Dikala rakyat kekurangan makanan, rakyat terpaksa tanggung hutang negara yang banyak, cukai yang tinggi. Raja Louis dan golongan bangsawan terus hidup mewah. Okay? Rakyat tak cukup makan, raja hidup mewah. So raja tak seolah-olah tak merasai kesusahan rakyat. Jadi bagi diorang golongan ni memonopoli pelbagai keistimewaan. Semua keistimewaan diorang dapat. So diorang jealous lah. Sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Dan Perancis pada masa ni diorang menyalahkan lah. Diorang menyalahkan bangsawan dan raja lah. So sentimen, persepsi ni yang ditimbulkan.
persepsi mengatakan raja hidup mewah, rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Tapi ini betul lah dirasai. So, golongan-golongan ni yang cuba membangkitkan kemarahan rakyat. Jadi golongan ni, golongan apa dia orang buat? Golongan revolusi ni menggempur penjara Bastille, okay, membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis. King Louis. Gulingkan King Louis. King Louis masa ni dah rasa dia tak, istana dia dikepung pada masa ni. Raja Louis telah lari bersama dengan isteri dia, dengan anak dia. Okay? Dan diorang telah disekat daripada lari, dan King Louis dan dia punya permaisuri Mary Antoinette telah ditangkap. Selepas tu diorang terus dibicarakan. Raja dan permaisuri dibicarakan dan mahkamah pada masa tu menjatuhkan hukuman mati kepada Raja Louis dan permaisuri dia. Dahsyat masa tu, guys. Dan revolusi ni, guys, membawa kepada kemunculan Republik Perancis. Dan tamatlah pemerintahan beraja di Perancis pada masa itu. King Louis dan permaisuri dia telah dijatuh hukuman mati pakai guillotine. Guillotine ni lebih kurang macam ni, guys. Dahsyat dia orang. Dahsyat. Saya share sikit gambar guillotine. Kita orang type kat Google. Raja Louis kena benda ni. Guillotine. Ni, guys. Seram Ni. Ni, guys, guillotine. Kepala kat sini memang tanggallah kepala kau. Sampai gitu sekali. Tapi guillotine ni sebenarnya dibuat oleh King Louis kepada penentang dia, tapi akhirnya memakan diri dia juga. Guillotine. So ni lah, guys. Kalau awak tengok type dekat Google, ada gambar juga King Louis execution. Ni, guys. Dia digantung di tengah-tengah rakyat ramai. Rakyat tengok dia punya percara ni. Tapi ni sebenarnya selepas King Louis dijatuhkan hukuman gantung, hukuman guillotine ni, diorang mengharapkan rakyat akan lebih aman. Kehidupan rakyat akan lebih sejahtera. Tapi sebenarnya lepas jatuhkan King Louis dan juga pemerintahan beraja dan golongan bangsawan, Perancis jadi semakin huru-hara, guys. Perancis jadi semakin huru-hara. Perancis jadi semakin lebih tidak aman lebih huru-hara berbanding semasa pemerintahan Raja Louis. So, nak katakan kita jatuhkan pemerintahan beraja berkuasa mutlak ni lebih membawa kepada keamanan pun tidak juga sebenarnya. Sebabnya pemimpin yang gantikan selepas itu pun tak dapat handle kebangkitan dan suara rakyat yang berbagai-bagai. Harga barang semakin naik tinggi juga. Masalah tak selesai lepas revolusi Perancis ni, guys. Napoleon masuk kuasa, yes. Napoleon Bonaparte. Lepas tu Napoleon pula nak isytiharkan diri jadi raja juga. So pemerintahan beraja ni dia macam yang paling ideal bagi negara kita, macam negara kita lah, guys, sebenarnya. Raja berperlembagaan, raja yang patuh ikut pada perlembagaan, tapi rakyat, raja ni dia mempengaruhi juga. Tapi tak sepenuhnya. Raja ni sebagai penyemak, semak dan imbang. Raja boleh tegur juga apa yang terjadi, tapi raja tidaklah berkuasa mutlak sepenuhnya. Okey. Cikgu, waktu French Revolution diorang minta pertolongan dari Amerika kan, tapi Amerika tak tolong walaupun diorang ada perjanjian. Ada hubungan juga diorang, alat pancung, okey. Cikgu, waktu French Revolution ni, guys, okey. Itu saya tak pasti sangat. Tapi yang penting
Masalah tak selesai lepas revolusi Perancis ni guys. Masalah tak selesai. Malah semakin teruk lagi guys. Okay. Okay guys. Tamat pemerintahan Raja berkuasa mutlak di Perancis. Dan Perancis jadi sebuah negara. Republik. So, inilah dia guys. Nasionalisme di Perancis untuk apa? Perjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Apa dia orang tentang? Dia orang menentang pemerintahan autokratik Raja Louis. Sebab apa golongan ini monopoli pelbagai keistimewaan, sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Itu dia guys. Basic yang kita kena tahu. Nak baca lebih mendalam, kita boleh baca nanti. Okay? Guys, itu dia guys. Macam mana apa yang terjadi di Eropah guys, di barat tu. Okay? Kalau korang tengok dalam buku teks korang guys, korang boleh scan jamuan teh Boston 13 tanah jajahan British di Amerika. Apa ada kat situ? Sekejap saya scan. Saya scan je apa dia punya QR code ni. QR code ni korang boleh scan juga. Untuk tahu lebih mendalam guys. Sejarah ni best banyak kita belajar. Untuk tahu lebih mendalam. Korang scan tu. Kalau boleh nampak. Okay. Ya Saya share apa ada dalam QR code tu Ya Apa jadi dengan jamuan di Boston tu meraihkan kemerdekaan Amerika je saya peace. Tak ada gambar Tak ada gambar lah Susah lah. Gambar tak ada pula. Tak apa. Ni tak boleh scan lah Siapa dapat scan? Tak dapat pula. Okay. So guys, kita teruskan kita punya kajian kita mengenai perbincangan kita pasal idea nasionalisme di barat ni guys. Kita dapat simpulkan di sini guys. Ini adalah dia punya rumusan ni guys. Idea nasionalisme di barat. Daripada sinilah lahirnya cetusnya kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat perlu dijaga. Kalau rakyat terabai dia punya kesejahteraan, dia punya hak, dia punya kebebasan, rakyat tertindas, maka rakyat akan bangkit. Dari situlah dia menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Itu yang terjadi dalam nasionalisme di barat. Nasionalisme di barat inilah yang mempengaruhi gerakan nasionalisme di seluruh dunia. Sebab tu kita bincang nasionalisme ni bermula di barat dulu. Kisah-kisah yang terjadi di Perancis, kisah yang terjadi di revolusi keagungan di England, kisah yang terjadi revolusi Amerika yang menentang British yang suka pungut cukai. So dia bermula di barat istilah ni, tapi dia disebarkan idea ni ke Asia Tenggara. Lepas ni kita akan tengok guys. Okay. Idea nasionalisme ni memberikan iktibar kepada kita guys. Apa iktibar yang kita dapat? Kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kenapa kita cakap pentingnya ilmu pengetahuan ni guys? Sebab apa kita cakap pentingnya ilmu pengetahuan ni? Kenapa saya cakap pentingnya ilmu pengetahuan ni? Korang tengok peranan Jean-Jacques Rousseau. Ini ahli falsafah Perancis. Okay, dia orang ni ada ilmu, sebab tu dia orang perkenalkan the social contract. Okay, dalam ni memperkenalkan, mengemukakan keunggulan suara rakyat.
menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar hasrat umum. Dari segi penulisan dan pemikiran diorang ni lah, daripada ilmu diorang ni lah, diorang bangkit untuk memperjuangkan sesuatu yang bermakna untuk rakyat. Bagi diorang lah. Thomas Jefferson. Lepas tu kalau di England, mereka ada John Locke. John Locke buku dia, Two Treatises of Government. Dia nak siapa? Dia nak apa? Prinsip raja berperlembagaan dipopularkan. Tolak pemerintahan raja berkuasa mutlak. Dia menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Okey, rakyat kena setuju kau naik jadi pemerintah aku. Itu maksud dia. Undang-undang perlu digubal untuk memenuhi hak asasi manusia. Inilah pemikiran John Locke. Nak menghasilkan pemikiran ni, anak-anak semua perlukan ada ilmu. Ilmu. Kan? Okey? Okey? Ya, ya. Dia orang buang dekat laut ke tasik tak silap saya. Betul, nanti. Dia orang buang. Betul lama. Dia orang buang ke laut. Tu dia orang sabotaj lah, abang. Okey, link kehadiran. Sat, link kehadiran. Link kehadiran. Bagus, bagus. Sekejap. Sebelum saya terlupa, sebelum kita pergi lebih jauh, kita take file sekejap. Saya bagi link kehadiran sekejap, Link kehadiran sebelum saya lingkup. Link kehadiran, guys. Link kehadiran. Link kehadiran. Link kehadiran, guys. Link kehadiran. Attendance. Korang isi dulu, guys. Tujuan kita letakkan di peringkat awal, kita bincang pasal revolusi apa yang jadi di Amerika, Perancis dan juga Britain ni, England ni adalah untuk kita sebab tahu kita tahu. Dia bermula dekat situ dulu. Idea nasionalisme ni bermula di barat, guys. Dan dia tersebar ke merata dunia. Okey. Hinggalah ke negara kita nanti kita akan tengok, guys. Okey. Itu dia punya link. Dia punya QR code ni lah. Password dia BPF 50506. Tu guys. Scan. Attendance ni guys. Okay. Boston. Boleh guys Okay guys. Boleh Link kehadiran dengan dia punya QR code. Beli Sulalatus Salatin. Bagus. Sulalatus Salatin. Sejarah Melayu. Orang Melayu kena baca Sulalatus Salatin. Kalau scan. Saya kecilkan. Scan. Scan guys. Scan. Boleh? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Boleh guys Bagus Korang sebagai pelajar boleh bagi tahu apa keperluan bahan bacaan yang perlu ada dekat dekat library korang. Ada Sulalatus Salatin kat pasaran, boleh beli. Cikgu PSS, Pusat Sumber Sekolah boleh beli. Boleh dah guys? Boleh kan duit raya tak dekat sekolah. Saya dah bagi duit raya kat budak-budak saya dah. Tapi korang Cikgu tak bagi ke kita orang selek cikgu. Korang kita macam mana nak bagi nanti.
Okay guys. Kita teruskan dengan terusnya. Ni, function ayat ni guys. Function ayat coklat yang saya tulis, yang saya cakap kat bawah. Ni ayat coklat guys. Ini adalah rumusan yang sangat penting. Okay. Apa iktibar yang kita dapat? Functionnya ilmu guys. Apa kau nak buat kena ada ilmu. Ilmu ni penting. Ilmu ni yang jaga kita. Ilmu ni yang memberikan kita sekarang ni banyak ilmu. Cikgu sendiri pun kena belajar ilmu-ilmu baru. Okay. Korang pun kena update ilmu korang. Setiap hari kena tambah ilmu. Supaya kepala otak kita tak jams. Jangan jadi kepala berbeban. Okay. Idea nasionalisme ni guys. Idea. Korang kena tahu guys. Idea ni functionnya apa? Kalau kita ada masalah, kita tanya kawan kita, kau ada idea tak? Idea ni functionnya untuk selesaikan masalah. Idea nasionalisme ni tersebar ke dalam gerakan nasionalisme di luar Eropah, termasuklah Asia dan Asia Tenggara. Nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam di semua tempat apa yang jadi guys. Okay? Korang nanti boleh scan lah. Boleh scan QR code. Saya punya My Bank to you. Okay? Okay. Nak buka sekarang cikgu, mari kita orang scan. Tak payah, let dulu. Kita habis settlekan belajar dulu. Kita tengok apa berlaku kat India sebelum kita habis. Kita tengok apa jadi kat Asia. Dia kata kat sini apa jadi guys? Nasionalisme, dia mula di Eropah, dia tersebar ke Asia dan juga ke negara kita, Asia Tenggara. Okay, kita tengok dia berkembang. Nasionalisme ni daripada Eropah, daripada barat ke Asia. Ke Asia ni apa jadi guys? Perkembangan nasionalisme di Asia ni dia dapat daripada kesinambungan idea nasionalisme di barat. Kesan daripada pertembungan yang berlaku dengan bangsa Eropah. Pertembungan ni maksud dia pertemuan. Okay, kadang-kadang apa yang jadi di barat tu, dia walaupun dulu tak ada internet, dia orang pun ambil tahu juga. Ada kisah dia, ada buku yang ditulis. Dia orang baca juga. Dia orang ambil pot juga. Apa yang berlaku di Amerika, apa yang berlaku di Perancis, persekitaran global dia orang ambil tahu. Okay, sebab tu sampai ke Asia cerita pasal King Louis jatuh, pasal Amerika merdeka daripada British, pasal revolusi keagungan. So, orang Asia semua tahu. So sebab itu orang Asia pun bangkit juga. Kebetulan Asia pula dijajah oleh kuasa barat. Jadi diorang bangkit. Jadi kedatangan dan penjajahan kuasa Eropah di Asia. Jadi Asia apa jadi? Asia kena jajah. Asia dijajah kuasa barat. Jadi diorang nak mencetuskan kebangkitan nasionalisme di India, di negara diorang. Apa yang jadi dekat perjuangan di barat tu dicontohi oleh diorang. Kita tengok apa jadi kat China, apa jadi kat India, Mesir dan Empayar Uthmaniyah dan juga Jepun. Okey? Kalau dekat India ni apa jadi guys? Kita tengok apa jadi kat India. India ni memang pilihan rakyatnya. India ni dijajah oleh British guys. Okey? Sebelum ni India dijajah juga oleh Portugis, lepas tu baru dijajah oleh British. Sebab tu British menyebutkan India ni sebagai British Raj. British Raj. Okay. Okay guys. Nasionalisme di India ni, dia merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Dasar imperialisme ni maksudnya apa guys? Dasar penjajahan British. Imperialisme ni maksud dia penjajahan. Korang kena tahu. Okay. Ini istilah-istilah konsep yang korang kena faham. Nasionalisme di India ni, dia merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Jadi British ni korang tahu, dia menjajah dia betul-betul, dihisap betul-betul. Dia ambil, disedut betul-betul apa yang ada. Jadi rakyat bangkit. Dalam peristiwa Dahagi 1857, rakyat India bangkit dalam pemberontakan. Dinamakan Dahagi India 1857. Jadi dia merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme dekat India guys. Jadi dekat Dahagi ni, nasionalisme awal ni bercorak gerakan memberikan perhatian kepada isu agama guys.
pada isu sosio agama. Jadi ada satu pertubuhan yang dinamakan Brahmo Samaj dan Arya Samaj. Dia ni ada satu pertubuhan yang menunjukkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan dan pesan daripada pengaruh Barat. Jadi Brahmo Samaj dan Arya Samaj ni dia orang nak pertahankan budaya dan juga agama India itu sendiri. Nak elakkan daripada terpengaruh dengan budaya Barat. Dia nak lindung dia orang punya budaya dia orang. So ada satu pertubuhan ni Brahmo Samaj dan Arya Samaj. Okay? Pada gerakan awal nasionalisme. Lepas tu dia kita akan buat nota penghujung abad ke-19 guys. Tahun 1800 lebih. Jadi perkembangan pendidikan Barat membawa kepada kemunculan golongan intelektual. Okay? Ramai orang India telah mendapat pendedahan pendidikan Barat. So telah membawa kepada kemunculan golongan intelektual guys. Sama juga di negara kita nanti. Golongan intelektual ni akan mempengaruhi mengetuai gerakan nasionalisme. Dia memulakan gerakan nasionalisme lebih tersusun. Golongan intelektual yang mendapat pendidikan di Barat. Okay? Diorang ni menubuhkan satu pertubuhan politik yang dinamakan seperti Kongres Kebangsaan India atau Indian National Congress. Ni golongan bijak pandai yang mendapat pendidikan di England. Balik daripada England, belajar kat England, orang India ni, diorang tengok England ni macam maju. England ada demokrasi, England ada hak asasi rakyat. Kenapa hak asasi rakyat, kebebasan rakyat, kedaulatan parlimen di tempat engkau ni tak bawa ke tempat aku? So dia bawa ke tempat diorang. So dia nak memperjuangkan kemerdekaan negara diorang. So diorang tubuhkan Kongres Kebangsaan India. Sama juga guys. Apa yang berlaku di Barat, Amerika tubuhkan Kongres betul tak? Untuk lawan British. So diorang tumbuhkan Kongres juga, sama juga. Inilah pengaruh daripada Barat guys. Kongres Kebangsaan India atau Indian National Congress yang dibentuk pada 1885 dan Liga Muslim ni parti guys yang ditubuhkan pada 1906. So nak kuat kena ada persatuan. Sebab tu dia tubuhkan satu persatuan guys. Okay? Nampak tak perkembangan dia? Perkembangan nasionalisme India diteruskan pada awal abad ke-20 tahun 1900. So corak perjuangan diorang berbeza kali ni. Corak perjuangan diorang macam mana guys? Pada awal abad 20 bersifat gerakan keras yang diketuai oleh nasionalis radikal seperti Bal Gandhar Tilak dan Bipin Chandra Pal. Okay. Kali ini dia bersifat keras. Dia menggunakan senjata guys, penentangan secara militan terhadap British. Okay. Okay. Selepas tu guys, Perang Dunia Pertama 1914-1919 Indian National Congress memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. Sebab apa? British telah kalah dalam Perang Dunia Pertama ni. British telah maksudnya kecengkaman kuasa British telah kurang. Jadi masa ni diorang diketuai oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha. Satyagraha ni perjuangan tanpa gunakan kekerasan sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. So pemimpin pada masa ni Mahatma Gandhi guys. Okay. Apa dia perjuangan Satyagraha ni guys? Korang tengok kat sini guys. Ini bestnya zaman sekarang punya buku. Korang punya ada glosari. Glosari ni konsep atau perkataan yang korang tak faham, dia akan beritahu. Satyagraha ni maksudnya apa? Berpegang teguh kepada kebenaran. Konsep Satyagraha menjadi asas perjuangan tanpa keganasan. Maksud dia kat sini guys. Mahatma Gandhi ni kalau dia tak puas hati dengan British, dia akan mogok lapar. Dia akan mogok lapar. Dia tak akan makan. Lebih kurang macam tu guys. Satyagraha. Dia lebih, kehidupan Mahatma Gandhi ni sendiri, dia lebih kepada memperjuangkan kebenaran tanpa gunakan kekerasan. Okay? Kehidupan sederhana. Okay? Jadi Mahatma Gandhi ni macam ikon untuk India. Okay? Jadi dia berkembang perjuangan menentang
menuntut kemerdekaan, menuntut kebebasan daripada British. Diorang buat apa guys? Selepas Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1945, Indian National Congress dan Liga Muslim bentuk jawatankuasa khas bagi merangka rancangan pembahagian India, iaitu India ni asalnya India dengan Pakistan ni sama guys. Tapi dia telah berpecah pada 14 Ogos 1947. Pakistan umumkan sebagai negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor General Pakistan. Okay. Jadi dia asingkan. Pakistan lebih kepada negara Islam. Okay. India pula isytiharkan kemerdekaan pada 15 Ogos 1947 dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama India. Bukan Mahatma Gandhi. Nampak Mahatma Gandhi kat sini? Mahatma Gandhi dia tak pentingkan. Walaupun dia ketua tapi dia tak gila pangkat. Okay. Jadi beri ruang kepada Jawaharlal Nehru untuk jadi Perdana Menteri pertama India. India merdeka daripada British pada ketika ini guys. Okay. So cikgu waktu British jajah India, dia orang ajar ramai orang kan. British ajar tapi tak bagi pendidikan tinggi, Lin. Tapi sebab India bantah dia orang sebab ramai dah berilmu. Ya, ramai berilmu. British mula berjaga-jaga waktu jajah tanah Melayu kan, betul? Sebab itulah dia orang tak hantar ramai warga tanah Melayu untuk belajar kat sekolah Inggeris. Yes, okay. Kalau korang tengok dalam satu cerita yang Rajinikan berlakon, Rajinikan ni adalah seorang cerita Lingga. Kalau korang tengok, Lin tengok cerita Lingga. Lingga ni adalah seorang British, dia rakyat India tapi mendapat pendidikan di England. Balik daripada England, dia dilatih untuk menjadi seorang collector, jadi seorang resident. Dia sendiri India, betul, Lin cakap betul. British memberikan ruang kepada masyarakat orang India yang golongan bangsawan ni untuk menjadi collector, menjadi resident, penguntit cukai. Tapi akhirnya golongan-golongan bangsawan ni bersama dengan rakyat untuk membangkitkan kesedaran rakyat di India untuk melawan British. Okay. Dalam cerita Lingga ni sendiri letak jawatan sebagai kolektor. Lingga ni tengok masalah kat kampung dia, ada masalah terusan, banjir. Jadi dia buat satu empangan. Empangan ni digunakan belanja dia sendiri. Lingga ni asalnya dia adalah keturunan raja kat situ guys. Lingga ni sendiri yang gunakan bayar segala perbelanjaan untuk buat empangan. Empangan ni kalau tak ada empangan ni 70 kampung kat situ akan banjir. So Lingga sendiri jual dia punya istana, jual dia punya duit-duit, yang ada emas dia ada untuk semata-mata korbankan segala-galanya untuk buat empangan khas tu sendiri. Tapi British tak support pada masa tu. Lingga ni ada dia bakat dalam bidang dia belajar bidang kejuruteraan juga. Okay guys, boleh Okay, kita teruskan. Sebelum kita habis, kita tengok apa yang berlaku di China guys. Sebelum tu kita tengok dahagi dekat India ni 1857, pemberontakan yang dilancarkan oleh sepoi atau askar upahan British berbangsa India. Okay. Pemberontakan tersebut merupakan reaksi kepada ancaman pengaruh British terhadap adat, budaya dan agama masyarakat tempatan. Okay. Jadi British tidak menghormati sensitiviti masyarakat tempatan. Contohnya makan daging depan diorang, masuk kuil, pakai kasut. Okay. Itu dia guys. Tidak menghormati. Lagi satu, India ni lagi kompleks. India ni ada kasta. Kasta yang dia orang tak boleh campur. Orang bawah tak boleh campur dengan kasta yang lagi mulia, kasta Brahman. Okay. Okay guys, korang tengok apa jadi dekat China guys. Last sebelum kita pergi. Secara ringkas, China ni guys diperintah oleh banyak dinasti. Last sekali adalah dinasti Manchu guys. Okay. Dekat China ni guys, diorang bangkit. China ni dah semakin mendapat banyak kuasa-kuasa barat dah masuk ke China. Jadi nasionalisme kat China ni bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China guys. Diorang pun ada maruah.
dalam kalangan orang Cina daripada penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Okey, maksudnya Cina pada masa ini telah diancam oleh kuasa asing. Jerman dah masuk, British dah masuk, Amerika dah masuk, Perancis dah masuk. So, rakyat Cina rasa terancam. Pemerintahan beraja pada masa itu tak dapat halang kemasukan pengaruh barat ni. Jadi, nasionalisme di Cina bermula dengan diorang menentang kelemahan pemerintahan dinasti Manchu atau kerajaan Manchuria yang dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat daripada syurga, guys. Okay? Sebab apa diorang gagal laksanakan tanggungjawab diorang. Dinasti Manchu ni kepercayaan orang Cina lah. Suatu dinasti tu atau raja tu kalau berlaku kecelakaan atau banjir kepada suatu negara diorang ni, maksudnya pemerintahan diorang ni tak diiktiraf, tidak diberkati oleh syurga. Jadi masyarakat Cina ni pada masa tu, guys, dia orang hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Inilah dia kegagalan dinasti Manchu. Cina seolah-olah seperti kek telah dibagi-bagikan oleh kuasa-kuasa barat. Okay? Jadi gerakan nasionalisme ni bercorak anti barat kerana menentang campur tangan kuasa barat di Cina. Sama juga, guys, campur tangan kuasa barat. Jadi tokoh yang terlibat dalam kebangkitan ni ialah Dr. Sun Yat-sen. Okey. Apa yang dia kemukakan ia 3 prinsip rakyat itu. San Min Chui. San Min Chui. Apa dia? San Min Chui ni perjuangan diorang, ideologi perjuangan diorang iaitu nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. Semasa inilah 1911 dilancarkan revolusi Cina, guys, menjatuhkan pemerintahan dinasti Manchu. Tamatlah pemerintahan beraja di Cina. Okey. Dan kemunculan pemerintahan republik di Cina, guys. Okey. Ini sebelum komunis ambil alih di Cina, guys. Kemunculan pemerintahan republik di Cina, guys. Okey. Itu dia, guys. Sedikit sebanyak apa yang jadi di India dan juga Cina. Hari ini kita akan sentuh yang kita telah sentuh. Okey. Saya akan buatkan nota untuk korang untuk ni. Jadi korang kena tahu, guys, apa yang jadi di barat tu dia membawa tersebarnya idea nasionalisme ni ke India dan juga China serta negara-negara lain, guys. Setiap negara ada kisah, ada pemimpinnya tersendiri yang memimpin gerakan nasionalisme, pemimpin yang ada karisma, pemimpin yang mengubah sesuatu sejarah negara dia. Mengubah suatu benda yang, contohnya Dr. Sun Yat-sen. Cina dah lama ada pemerintahan beraja, perjuangan dia bersama dengan rakyat dengan prinsip dia nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial, jatuhkan pemerintahan beraja dinasti Manchu di Cina pada 1911. Itu dia, guys. Idea tu dibawa daripada Eropah, daripada barat. Korang faham, guys? Ni pasal jambatan. Sebab berita Ahmad Gandhi pasal hari-hari kan. Okey. Guys, ada apa soalan, guys? Dah scan QR? Faham lebih kurang apa yang kita faham, kita belajar pada hari ini, nasionalisme di barat dan pengaruh dia sampai ke Asia. Depan ni kita akan tengok sampai ke negara kita. Sampai kita merdeka, guys. Jadi, guys, terima kasih kerana hadir kelas pada hari ini. Okey. Nota saya akan letak di portal kita. Saya akan buat nota corner untuk korang. Okay. Terima kasih, guys. Selamat Hari Raya. Selamat buka puasa. Jadi raya, cikgu. Thank you, As. Ni. Share. Terima kasih, Cikgu. Selamat Raya. Selamat Raya. Cikgu Di beli baju. korang minta dek raya kat Cik Faris ni. Saya bagi kita dek raya. Saya dah tak ada duit dah. Alamak. Alamak. Baju Yang baru lain Cikgu lagi. dah beli. Baju baru Raya dah beli ke, Cikgu? Dah, kita beli online je kan. Ya, okey, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Selamat Raya. Bye. Assalamualaikum.